Antony Blinken bakal bertemu pemimpin Arab. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perang Hamas-Israel, lebih 27,300 rakyat Palestin terbunuh sejak perang bermula 7 Oktober tahun lalu. Jumlah terbaru itu termasuk 127 kematian dalam tempoh 24 jam lalu. Biarpun Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah mengarahkan agar menghentikan serangan ke atas orang awam, namun ia tidak diendahkan rejim Zionis. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza mengesahkan 70% mangsa yang terbunuh adalah wanita dan kanak-kanak. 66,630 lagi cedera di Gaza sejak perang meletus. Menurut PBB, serangan berterusan Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza hilang tempat tinggal. Akibat perang, lebih 80% daripada 2.4 juta penduduk Gaza kini menjadi pelarian. Lebih 360,000 unit kediaman musnah akibat serangan rejim Zionis Yahudi. Sementara itu, Israel menyatakan lebih 130 tebusan masih berada di Gaza. Kemungkinan pembebasan tebusan oleh Hamas adalah antara isu yang dibincangkan dalam rundingan Mesir dan pengantara Qatar. Namun ia dilihat sukar dilaksana ekoran kedegilan Israel untuk mencapai kata sepakat. Sementara itu, agensi bantuan PBB bagi pelarian Palestin terus memberi amaran lebih ramai penduduk di Gaza berisiko mati akibat kekurangan air bersih dan penularan penyakit. Pasukan bantuan PBB telah menghantar hampir 20 juta liter air kepada penduduk di Gaza tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan. Organisasi kemanusiaan itu akan meneruskan operasi bantuan yang amat diperlukan untuk menyokong penduduk di Gaza. Akibat keganasan rejim Zionis Yahudi, lebih 1.1 juta penduduk di Gaza menderita kelaparan dan wabak penyakit. Selain kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan, lebih 60% infrastruktur di Gaza termasuk hospital rosak atau musnah akibat serangan tentera Israel. Dalam usaha mencari jalan damai, Amerika Syarikat akan berbincang dengan pemimpin negara Arab mengenai langkah segera untuk membina semula Gaza dan menyelesaikan konflik Palestin. Setiausaha negaranya Antony Blinken berkata ia akan dilakukan jika Israel dan Hamas menerima perjanjian tebusan. Lawatan ke Arab Saudi menandakan bermulanya perjalanan kelima Blinken ke Asia Barat sejak perang Israel-Palestin meletus pada 7 Oktober lalu. Namun usaha itu dilihat cabaran besar. Ini kerana pelan pembinaan semula Gaza selepas banyak bangunan musnah ekoran operasi ketenteraan tanpa henti Israel ditentang keras oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia termasuk memperkenal peta jalan bagi mewujudkan negara Palestin. Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan mesyuarat tergempar membincangkan serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq, Syria dan Yaman. Mesyuarat dibuat atas permintaan Rusia. Serangan Amerika Syarikat dilakukan sebagai tindak balas kematian 3 askarnya di pangkalan di Jordan akibat serangan drone pada 28 Januari lalu. Iran mengecam serangan terbaru Amerika dan United Kingdom di Yaman yang sebelum itu melancarkan serangan di Syria dan Iraq. Iran menuduh Amerika dan Britain menimbulkan huru-hara dan ketidakstabilan dengan menyokong Israel dalam perang di Gaza. Perang Palestin-Israel kini telah mencetuskan keganasan membabitkan negara Iran, Lubnan, Iraq, Syria dan Yaman. Parti bekas Perdana Menteri Imran Khan meneruskan kempen pilihan raya di Pakistan menggunakan media sosial dan teknologi AI. Ia bagi menarik sokongan rakyat selepas berdepan dengan pelbagai sukatan. Imran Khan dipenjara menjelang kempen pilihan raya Pakistan. Parti Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI pula dilarang berkempen dan juga tidak dibenarkan muncul di televisyen. Namun parti itu terus berusaha menerusi kempen dalam talian. Biarpun berdepan sukatan, sokongan terhadap PTI kekal kuat.
PTI menjadi parti pertama yang menggunakan teknologi AI dengan mengeluarkan ucapan baharu oleh Imran Khan. Penulis warga Australia Yang He-jun dijatuhkan hukuman mati hari ini oleh Mahkamah Beijing. Hukuman itu diputuskan selepas 5 tahun ditahan di China. Menurut Kementerian Luar Wang Weibin, Hengju bersalah kerana pengintipan dan menjatuhkan hukuman mati dengan pelaksanaannya digantung 2 tahun dan merampas semua harta peribadinya. Hengju sebelum ini menjalani pembicaraan tertutup selama 3 tahun. Hengju merupakan seorang penulis blog pro-demokrasi warga Australia yang dilahirkan di China tetapi bekerja di New York, Amerika Syarikat. Dia ditahan di lapangan terbang Guangzhou pada 2019 kerana dituduh mengintip China. Bagaimanapun, butiran kes yang dihadapkan terhadap Hengju tidak diketahui. Nanggolo Mumba mengangkat sumpah sebagai Presiden sementara Namibia berikutan kematian bekas Presiden Dr. Hage Geingob akibat kanser. Mumba berjanji untuk menegakkan perlembagaan negara sehingga Presiden baharu dipilih pada pilihan raya akhir tahun ini. Pada majlis itu, Netumbo Nandi Daewah pula mengangkat sumpah sebagai naib Presiden. Dia dijangka kekal sebagai calon Presiden parti pemerintah dalam pemilihan yang dijangka pada November depan. Sementara itu, Kerajaan Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Dr. Hage. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut berduka cita atas pemergian Geingob. Menerusi hantaran melalui laman sosial, beliau menzahirkan rasa simpati kepada wanita pertama Madam Monica Gengos dan keluarga mendiang termasuk kerajaan dan rakyat Namibia. Hujan lebat dan angin kencang membadai California sejak semalam dengan ancaman banjir dalam masa terdekat. Ribut kuat menyebabkan Perkhidmatan Cuaca Negara mengeluarkan amaran ribut taufan dan ombak besar bagi kawasan-kawasan berdekatan. Gubernur California Gavin Newsom mengisytiharkan darurat di 8 negeri dengan populasi penduduk melebihi 20 juta orang. Amaran banjir kilat dikeluarkan di sebahagian Los Angeles, Santa Barbara dan San Luis Obispo. Risiko banjir dan tanah runtuh juga dijangka berlaku di Teluk San Francisco dan Los Angeles. Selain hujan dijangka turun antara 13 hingga 18 cm bermula semalam hingga esok. Kereta api di China telah mengendalikan 107 juta perjalanan dalam tempoh 10 hari sempena perayaan Tahun Baharu Cina. Purata sebanyak 11.834 juta perjalanan sehari direkodkan oleh China State Railway Group. Pada Ahad, kereta api China mengendalikan kira-kira 12.8 juta perjalanan dengan tambahan 1,306 kereta api penumpang. Dalam satu kenyataan, pengendali itu berkata operasi kereta api berkenaan selamat, stabil dan teratur sejak 26 Januari. Namun ia bakal menyaksikan peningkatan ketara apabila ratusan juta orang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman bagi meraihkan Tahun Baharu Cina pada 10 Februari ini. Mahkamah Sul membebaskan pengerusi Samsung Electronics Lee Jae-yong atas tuduhan melakukan manipulasi harga saham dan penipuan perakaunan. Ia berkenaan penggabungan pada tahun 2015 yang kononnya mengukuhkan kuasanya atas syarikat terbesar Korea Selatan itu. Pihak pendakwaan gagal membuktikan bahawa penggabungan antara Samsung CNT dan Charles Industries dijalankan secara tidak sah dengan tujuan mengukuhkan pengaruh Lee ke atas Samsung Electronics. Lee telah menafikan salah laku berhubung kes terbaru dan menegaskan penggabungan pada 2015 adalah sebahagian daripada aktiviti perniagaan biasa. Lee menjalani hukuman penjara 18 bulan pada tahun 2017 selepas disabitkan tuduhan rasuah berasingan berkaitan perjanjian 2015.
Beliau pada asalnya dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun kerana menawarkan rasuah bernilai 8.6 bilion won kepada bekas Presiden Park Geun-hye. Lee dibebaskan dengan parol pada 2021 dan diberi pengampunan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada 2022. Calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto menimbulkan kritikan pada debat terakhirnya dengan pesaing pilihan raya semalam berhubung isu hak wanita dan kebijakan pengundi. Menurut tinjauan pendapat semasa, Subianto yang juga Menteri Pertahanan sedang mendahului sejak memilih anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya tahun lepas. Tetapi dalam 3 debat terakhir, beliau dikritik oleh bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengkritik Pranowo kerana mengatakan orang yang menginginkan internet percuma berbanding makanan tengah hari percuma sebagai tidak bijak. Manakala Anies mempersoal kadar keganasan terhadap wanita di bawah kerajaan semasa dan Prabowo seharusnya melakukan lebih banyak untuk melindungi wanita dan menyokong hak wanita jika terpilih. Hampir 205 juta penduduk layak mengundi dalam undian pada 14 Februari depan yang akan menentukan pengganti Presiden Joko Widodo. Penantian peminat di Hong Kong untuk menyaksikan kelincahan Lionel Messi berkecai dan ini selepas bintang Argentina itu hanya memanaskan bangku simpanan ketika aksi persahabatan antara Inter Miami dan skuad kesebelasan terbaik Liga pada Ahad. Pada pertemuan yang dibanjiri puluhan ribu penyokong itu, Inter berjaya membenam skuad pilihan 4-1. Kira-kira 40,000 penyokong hadir ke Stadium Hong Kong hanya untuk menyaksikan sesi latihan pada Sabtu. Menurut laporan, Messi direhatkan kerana masalah kecederaan hamstring ketika tumpas 0-6 kepada Al Nassr sebelum ini. Seorang lagi bintang Inter, Luis Suarez, turut tidak diturunkan. Perlawanan ini amat ditunggu-tunggu peminat Hong Kong apabila tiket habis dijual pada Disember. Inter selepas ini akan ke Tokyo, Jepun untuk jelajah pramusim menentang juara Liga J, Vissel Kobe. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026 akan diadakan di New York, Amerika Syarikat dan ia disahkan Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA. Piala Dunia yang dihoskan bersama oleh Amerika, Kanada dan Mexico akan berakhir pada 19 Julai di Stadium MetLife di East Rutherford. Kanada akan menganjurkan 13 perlawanan termasuk 10 di peringkat kumpulan yang diadakan di Toronto dan Vancouver. Manakala Mexico turut mendapat 13 perlawanan termasuk 10 pada peringkat kumpulan di Mexico City, Guadalajara dan Monterrey. Perlawanan selebihnya pada kejohanan itu akan diadakan di 11 bandar raya Amerika. Stadium bagi perlawanan akhir itu mempunyai kapasiti 82,500 menjadi hos final Copa America Centenario pada 2016. Piala Dunia 2026 akan menampilkan 104 perlawanan termasuk tambahan pusingan kalah mati susulan pengumuman terdahulu meningkatkan jumlah pasukan kepada 48 daripada 32. Baik, berita dunia berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.